Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Mata yang dihormati Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan, pada segenap asatizah, para alim ulama, para a'immah yang berada di luar sana, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa bersama kami di rancangan Serambi Ilmu Online dengan pengajian kitab Hidayatus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah, dengan harapan insya-Allah pengajian ini menjadi wasilah untuk kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan meneruskan pengajian ini berada pada muka surat 345 tuan-tuan dan puan-puan, iaitu pada fasal bab ketujuh pada menyatakan adab bersahabat, adab bersuhbah. Pada fasal keempat pada menyatakan adab seorang yang bersahabat dengan sahabatnya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, Al-Imam Syekh Abdul Samad Al-Falimbani berkata, qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Faslun ar-rabi'u. Al-faslu ar-rabi'u, fasal keempat pada menyatakan adab seorang yang bersahabat dengan sahabatnya. Menyatakan adab seorang yang bersahabat dengan sahabatnya. Jadi ini menerangkan tentang adab, bagaimana kita sepatutnya beradab, bertata krama, berakhlak bersama rakan sahabatnya. Bersama, iaitu adab kita dengan sahabat yang lain. Jadi kita kan bersuhbah, bersahabat dengan sahabat-sahabat kita. So apa adab-adab dia? Lebih kurang macam itulah tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi setiap urusan dan aturan dan tindakan kita ada ilmunya yang diajarkan oleh para ulama, terutamanya ulama-ulama tasawuf yang mengajarkan adab-adab akhlak sebagai cara untuk kita berakhlak dengan akhlak yang mulia, yang mana ia mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini muallif langsung berkata, dan adab orang yang bersahabat itu beberapa perkara. Jadi adab orang bersahabat itu ada beberapa perkara. Tetapi disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Bidayatul Hidayah 23 perkara. Dalam erti Imam Ghazali dia menyebutkan dalam Bidayatul Hidayah sebanyak 23 perkara. Ulama lain ada banyak. Syekh Amin Al-Kurdi di dalam kitab Tanwirul Qulub dia listkan banyak. Dan juga ulama-ulama lain, Syekh Ahmad Faruq As-Sirhindi, Al-Imam, dan berbagai ulama-ulama tasawuf yang mengarang kitab-kitab yang besar, dirincikan lebih banyak, ada yang lebih sedikit sesuai dengan konteks kitab yang ditulis atau dikarang oleh mereka, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu beliau berkata, pertama, melebihkan ia akan taulannya itu atas dirinya dengan hartanya. Seperti ia memberi akan taulannya itu dengan hartanya padahal dirinya itu berhajat kepada harta itu. Jadi yang pertama, dia kena ada sifat untuk tolong kawan dia.
yang mana dia lebih sayang nyawa dan nasib kawan dia dibandingkan diri dia sendiri ataupun hartanya. Kerana harta ini duniawi. Sahabat yang akan menjadi sahabat untuk mengangkat kita derajat kepada Allah SWT, ini adalah suatu sahabat yang wajib untuk kita jaga dan kita harapkan dengan wasilah dia dapat menuntun kita. Tapi iaitu disebut seperti ia memberi akan tahunan. Seperti ia memberi, seolah-olah dia nak gambarkan bagaimana kita bersahabat tersebut. Bagaimana kita taraki tadi. Seperti ia memberi akan tahulannya itu dengan hartanya. Padahal dirinya itu berhajat kepada harta itu. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Maka jikalau tiada kuasa akan yang demikian itu, maka hendaklah ia memberi akan taulannya yang lebih daripada hajat dirinya itu pada ketika berkehendak taulannya itu. Jadi kalau mungkin harta, dia tak ada harta. Dia tak ada fulus, dia tak ada apa untuk membantu taulan dia. Tapi kerana yang ada adalah waktu, bila sahabatnya berhajat, maka dia datang membantu. Itulah kawan sejati. Kawan sejati ini yang ada bersama kita bukan ketika senang, tapi ketika susah, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan ketika senang sahaja, tapi ketika susah pun ia siap dan berada untuk membantu. Ini adalah kawan sejati. Jadi, hadirin wal hadirat hafizakumullah, mungkin kita tak adalah wang atau duit untuk membantu kawan dan sahabat kita. Tapi at least kita menjadi telinga mendengarkan keluhan dia. Menjadi pendamping yang berusaha untuk membantu dia. Yang tolong dia. Minimum itu. Jadi kita kena bersama-sama mengharungi susah dan senang hidup ini. Kerana taulan kita ataupun sahabat kita ini adalah yang mungkin menjadi wasilah membantu kita untuk taraki naik, meninggikan derajat kita, tuan-tuan dan puan-puan. Ini terkenal di dalam ilmu tasawuf seperti yang pernah saya jelaskan sebelum ini. Ulama menyuruh kita untuk bersahabat dengan sahabat yang dapat memberi positif aura, positif efek kepada kita. Iaitu kesan positif, itu yang dimaksud. Memberi takfir, kesan yang positif kepada diri kita. Seperti sahabat yang dia rajin beribadah, pergi ke masjid, melakukan ibadah. Kita berkawan dengan dia. Kerana dengan harapan sama-sama pergi melakukan ibadah. Rakan kita sezawiyah. Jadi zawiyah-zawiyah atau darga-darga, tempat-tempat tasawuf ini, para tasawuf, dia memiliki zawiyah-zawiyah. Yang mana kawan yang di zawiyah yang bersama kita, dia istiqamah berangkat, melakukan zikir, dengan pengajiannya, dengan auratnya, dengan aurat wirid, dengan wiridnya, dengan zikirnya dan lain-lain. Dia rajin, maka kita berharap bersama dengan dia. Boleh pergi dan bersama dengan dia, berada di zawiyah-zawiyah tersebut. Zawiyah tersebut dan melakukan pengajian dan lain-lain, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini. Lalu disebut ke sini, jadi adab kita bila dengan kawan kita ini, inilah adab. Dan ketika dia dalam keadaan susah, kita tolong. Ketika kita dalam keadaan susah, dia tolong. Ini. Okay. Kedua, tuan-tuan dan puan-puan, bahawa menolong ia dengan dirinya akan taulannya itu pada segala hajatnya atas jalan yang bersegera, dengan tiada berkehendak taulannya itu meminta tolong akannya. Jadi yang namanya kawan sejati,
Dia segera menolong. Bukan delay. Kalau boleh, sebelum minta tolong, kita dah tolong dulu. Misalan dia tuan-tuan dan puan-puan. Rakan kita terkena musibah. Dia boleh buat sendiri. Contoh dia naik kereta. Dan kereta dia itu pancit. Bila kereta dia pancit, maka dia pun turun untuk menukar tayar. Sebelum dia tahu kita atau minta tolong kita berhenti dulu pergi tolong dia sekali untuk tukarkan tayar. Ini dia tuan-tuan. Adab yang tinggi, adab yang luhur. Apabila susah kita terus tolong dia. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini contoh sahabat tersebut. Bukan sahabat ketika senang sahaja. Belanja makan, datang kawan baik sahabat. Bila dia susah kita tak pedulikan dia, kita caw. Tidak. Kita kena sentiasa menolong sahabat kita. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan hadirin wal hadirat hafizakumullah. Bahawa menyembunyikan ia akan rahsia taulannya itu. Jadi taulan yang baik, segala rahsia taulannya itu disembunyikan. Disembunyikan. Tidak didedahkan. Tidak dibuka, tidak didedahkan. Segala rahsianya disembunyikan. Jangan dibuka. Kerana apa? Kerana dikhawatirkan. Dikhawatirkan. Kalau dalam hadis, dalam sumber, banyak menunjukkan wajibnya kita menutup aib orang lain. Barang siapa menutup aib saudaranya, satarallah, nescaya Allah SWT akan menutup aib dia di akhirat kelak. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Rahsia juga. Taulan dia ada rahsia yang dia khabarkan, yang dia curhat, yang dia memberikan curahan hati dia. Maka kita juga menjaganya. Menutup rahsia tersebut. Jangan kita ceritakan kepada orang lain kerana itu amanah. Seperti halnya kita berada di tugas-tugas di syarikat-syarikat, badan kerajaan dan lain-lain. Wajib untuk menandatangani perjanjian akta rahsia. Kalau ada dokumen-dokumen yang rahsia, kita dilarang untuk mendedahkannya kepada publik. Kerana dia adalah bersifat rahsia misalnya. Dan ini yang perlu kita jaga tuan-tuan dan puan-puan. Adab tersebut. Ini. Rahsia. Yang keempat. Bahawa menutup ia akan segala aib taulannya itu. Aib yang kita nampak. Walaupun dia bukan rahsia. Dia buat ada aib yang kita nampak. Dan sebaiknya kita menutupkan aib tersebut. Pada hari ini, Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aib ini mudah untuk orang sebarkan. Dengan berbagai alasan. Dengan berbagai alasan untuk menjatuhkan lawannya. Menjatuhkan kawannya. Di dalam tempat bekerja. Di dalam tempat dengan sesama saudara sendiri. Membuka aib orang lain dengan harapan maka dia itu mendapat pengaruh. Dan semua ini adalah akhlak yang tidak terpuji, tuan-tuan dan puan-puan hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kita wajib untuk menjaga perkara ini agar ia tidak terjadi, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi wajib untuk kita menutup. Kalau ada yang kata, Ustaz, ini adalah kemungkaran yang wajib untuk kita lawan. Tidak ada salahnya untuk kita melawan keburukan tanpa mendedahkan orang ni. Jadi, orang tersebut dijaga aib. Jadi, dia itu tidak didedahkan. Tapi, kita menuntut dari segi perbuatan itu sendiri yang mungkar, itu yang kita cegah, itu yang kita tegah dan itu yang kita lawan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah.
Kelima, tuan-tuan dan puan-puan, apabila mendengari ia akan seorang yang mencela akan taulannya itu, maka jangan disampaikan perkataan itu kepada taulan itu. Jadi istilah dia, tak perlulah jadi batu api. Jadi jangan dikabarkan biar tambah sengketa. Jangan. Kita biar dia tidak sakit hati dan lain-lain. Ini cara yang betul, tuan-tuan dan puan-puan. Hadiri wal hadirat hafizakumullah. Ibaratnya ada satu ulama dengan ulama yang lain. Mungkin mereka ada perbezaan pendapat. Yang satu ini mengkritik ulama ini kepada muridnya atau orang lain. Jangan pula muridnya atau orang lain ni sengaja pergi datang jumpa tu jolok. Cucuk. Bagi dia marah. Kerana ni bang. Bagi dia tambah gaduh. Dia pergi ke sini pula. Cucuk. Hentam akhirnya kedua-duanya. Ini adalah perbuatan tidak baik dan ini dipanggil dengan an-namimah. Batu api. An-namimah. Namimah itu batu api, tuan-tuan. Dan ini perkara yang tidak baik. Yang keenam, tuan-tuan dan puan-puan, apabila menyampaikan seseorang akan dia dengan perkataan taulannya yang mencela akan dia, maka jangan didengar akan perkataan orang itu. Segala namimah, ghibah dan lain-lain ini adalah kalam maksiat. Maksiat lisan, tuan-tuan dan puan-puan. Apabila dia maksiat lisan, kita jangan mendengar. Kita jangan menjadi menyalur pendengar tersebut, maksiat tersebut, jangan. Sebab itu apabila kita dengar, kita cuba untuk mengalihkan, untuk tidak mendengar. Berangan harapan kita tidak mendengar. Ini adalah budi pekerti yang baik. Kita berusaha untuk menjaga diri kita untuk tidak mendengar gosip-gosip yang tidak baik. Sebab itu segala bentuk rancangan-rancangan gosip ini perlu untuk kita jauhi. Kerana apa? Takut terjerumus di dalam lembah maksiat seperti ini, tuan-tuan dan puan-puan. Dan ini yang kita khawatirkan dan kita takutkan. Hadiri wal hadirat hafizakumullah. Selanjutnya, yang ketujuh, apabila mendengar ia akan seorang yang memuji akan taulannya itu, atau mendengar sesuatu yang menyukakan akan dia, maka hendaklah ia menyampaikan akan yang demikian itu kepada taulannya. Justru apabila dia mendengarkan benda yang baik, mendengarkan benda yang positif akan taulannya, maka dia sampaikan justru. Biar dia tambah suka. Ini namanya menyebarkan kedamaian, menyebarkan kecintaan, menyebarkan iaitu kesukaan. Ini dia, tuan-tuan. Yang ketujuh, apabila mendengar ia akan seorang yang memuji akan taulannya itu, atau mendengar sesuatu yang menyukakan dia, maka hendaklah ia menyampaikan akan yang demikian itu kepada taulannya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ke-8, apabila berkhabar taulannya itu akan dia, yang ke-8 ini apabila berkhabar. Dia berkhabar tu menyampaikan khabar, tanya, itu akan dia, maka hendaklah sungguh ia mendengarkan akan khabarnya itu. Jadi apabila taulan dia menceritakan, mengkhabarkan, berbicara tentang sesuatu, kita ambil ain iktibar. Kita ambil, iaitu kita mendengarkan dengan fokus, menghargai apa yang hendak ia sampaikan, menghormati dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini. Jadi kita kena berusaha untuk menjaga hati taulannya dan menghargai taulan kita.
Menghargai itu yang penting. Menghargai dia. Yang ke-9, tuan-tuan dan puan-puan, bahawa meninggalkan ia akan berbantah dengan taulannya itu. Jadi, termasuk daripada adabnya lagi adalah dia meninggalkan akan berbantah dengan taulannya itu. Segala percekcokan, segala persengketaan, segala pergaduhan, kita cuba elakkan. Kita tak nak ada pergaduhan sama sekali. Ini. Terutama dalam apa segala bidang. Bidang agama, bidang hubungan perkawanan, persahabatan. Yang berkaitan secara intelektual dan lain-lain. Berusaha untuk meninggalkan perbalahan, berbantahan. Ini memang susah. Pada hari ini memang susah. Asyik gaduh je umat Islam. Umat Islam memang sekarang ni sejak kejatuhan Allah SWT Muhammad ada Andalusia, kejatuhan khilafah Andalusiah atau Imarat Andalusiah di Andalus, selatan Spanyol hari ini, di Iberian Peninsula contohnya. Jadi sejak itu umat Islam selalu bergaduh, selalu berperang sama sendiri antara satu imarat dengan imarat lain, sehingga menyebabkan kita kalah dan yang menang musuh kita. Misalan contoh dia paling mudah di alam lain. Cara Belanda, Inggeris, Portugis menang, mengalahkan kita adalah dengan cara mengadu domba. Mengadu domba antara satu dengan lain. Dia tak peduli, yang dia nak adalah kekuasaan dia meliputi di seluruh dunia, hegemoni dia. Dengan syarikat-syarikat yang membawa hasil bumi kita menuju ke negara mereka dengan segala kekayaan yang ada, sehingga kan mereka dapat membuat kajian, menemukan civilization yang baru dengan teknologi yang baru untuk memusuhi orang Islam. Ini apabila orang Islam sendiri tidak bersatu. Apabila orang Islam tidak bersatu, maka susahlah kita, berpecahlah kita. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Yang ke-10, apabila memanggil ia akan taulannya itu, maka hendaklah ia memanggil akan namanya yang terlebih kasih ia dengan dia. Jadi apabila memanggil ia akan taulannya itu, maka hendaklah ia memanggil akan namanya yang terlebih kasih ia dengan dia. Jadi kita jangan guna nama yang ejek-ejek, jangan kita guna nama yang tak baik, yang dia tak suka. Kita panggil yang disukai. Contoh dia Syekh, kawan padahal kita hormat dia dengan panggil Syekh, dengan satu respect kepada dia misalnya. Atau kita memanggil sahabat kita, mungkin dia lagi besar dari kita, dengan uncle, pakcik, misalnya dia, atau dia itu lebih muda daripada kita, tapi kita panggil dia dengan dek misalnya dia, menunjukkan kasih sayang kita kepada dia. Jadi panggilan-panggilan yang mesra, panggilan-panggilan yang baik, panggilan-panggilan yang dapat membawa kepada kebaikan, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Atau mungkin sahabat kita ni orang yang jujur, kita panggil dia dengan ya Amin. Contoh dia, orang yang jujur. Oh, dia ni betul-betul jujur. Contoh dia. Misalan dia, tuan-tuan dan puan-puan. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ke-12, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu apabila berbuat taulannya itu akan sesuatu daripada kebajikan. Maaf. Yang ke-11,
apabila melihat ia akan kebajikan taulannya. Jadi apabila melihat ia akan kebajikan taulannya, itu maka hendaklah ia memuji akan dia. Dia nampak ada kebaikan, dia pujilah. Bila dia nampak ada kebaikan, dia puji. Masya Allah, rajinnya. Tabarakallah, banyak membantu. Oh, dia ni yang baik-baik saja yang kita nak. Masya Allah, apa yang dia buat ini adalah sangat baik. Dia ini adalah orang yang pemurah. Orang yang tidak kedekut. Bila dia melakukan, dia ni yang rajin. Ini adalah kita memuji. Memuji akan dia. Bertujuan itu apa tuan-tuan dan puan-puan? Agar supaya kita tambah kecintaan kita kepada dia dan dia lebih mencintai dan dia juga mencintai kita. Ini. Saling menyayangi antara satu dengan yang lain. Sebagai adab bersama taulannya. Bersama kawan dan sahabatnya. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Ke-12. Apabila berbuat taulannya itu akan sesuatu daripada kebajikan, maka hendaklah ia syukur atas perbuatannya itu. Jadi apabila berbuat taulannya itu akan sesuatu daripada kebajikan, ada satu kebajikan, maka hendaklah ia bersyukur atas perbuatannya itu. Bila buat baik, kita bersyukur perbuatan itu. Alhamdulillah, Masya Allah, baiknya. Misalnya kita syukur. Dengan segala kebaikan kita bersyukur. Ini yang ke-12. Kita berterima kasih kepada dia. Terima kasih Syekh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Syukran kathira. Dan lain-lain. Ke-13. Bahawa menegahkan ia akan seorang yang mencela akan taulannya itu pada ketika ia ghaib. Seperti menegahkan ia akan seorang yang mencela akan dia. Jadi yang ke-13 adalah bahawa menegahkan ia akan seorang yang mencela akan taulannya. Kalau ada orang lain nak mengkritik ini, kita jangan panas-panaskan. Tapi justru kita kata, tak macam tu Syekh, dia tak niat macam tu. Ini. Mencela akan taulannya itu. Pada ketika ia ghaib. Kita menegah, jangan. Dia tak ada kat sini, cakap depan-depan. Contoh dia. Tak payah. Kita terangkan apa yang betul. Supaya tidak terjadi salah faham. Seperti menegahkan ia akan seorang yang mencela akan dia. Ada seorang mencela akan dia, kita tegahkan dia. Jangan sampai mencela. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Hadirin wal hadirat. Hafizakumullah. Adab-adab bersahabat. Ke-14. Bahawa memberi nasihat ia akan taulannya itu dengan sindiran. Kalau ada nasihat yang hendak diberikan kepada taulannya, maka sebaiknya nasihat itu berbentuk sindiran. Atau dengan perkataan yang lembah lembut apabila berkehendak akan yang demikian itu. Ini susah. Orang nak memberi nasihat ini, kadang kalau kita cakap nanti orang salah faham. Dan orang marah. Jadi kadang-kadang kita tahu ni kita kena bagi nasihat. Kita jangan terus kritik depan dia. Jangan. Nanti tambah gaduh. Walaupun betul sekali. Mungkin cara dia kita boleh bisik dengan dia. Syekh, ini macam mana ni Syekh? Apa pendapat Syekh dengan pendapat ini? Ini bagaimana? Contoh dia. Kita bertanya kepada dia. Dengan lembah lembut. Agar supaya ia dapat difahami. Atau dengan sindiran. Sindiran tu tak direct. Kita ada cerita orang tu macam ni. Kita tak cakap direct kat dia. Kita bagi kiasan, sindiran sahaja. Dia dengar tu, dia faham. Dia faham, dia tak tersinggung, dia tahu apa yang patut dia perbetulkan. Ini adalah perkara yang susah. Bermain dengan kata-kata yang indah. Untuk memastikan dia berupa misalan dia. Kita nak tegur, tak boleh, kita sebut je lah. Kiasan-kiasan sahaja. Ini.
Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ke-15. Bahawa memaafkan ia akan segala kesalahan taulannya itu dan jangan ia tempelakkan ia. Apabila sahabat kita berbuat salah, kita maafkan. Oh, ini yang paling susah, tuan-tuan. Susah orang buat salah, kita nak maafkan tu susah. Susah orang buat salah untuk kita maafkan tu susah. Tapi kita kena belajar menjadi orang yang mudah untuk maafkan. Belajar untuk memaafkan. Ini penting. Kita maafkan siapa pun itu. Ini penting. Jadi kalau ada sahabat, kawan baik bergaduh, A dengan B bergaduh misalnya, maka hero yang sebenar adalah yang pertama kata minta maaf. Maaf Syekh. Jaga dia. Ini adalah hero yang sebenar. Kita pada hari ini kita susah nak mengakui, nak menjadi orang pertama yang berdamai. Itu susah. Kita biasanya rasa ego, tak nak misalnya. Tapi kalau kita orang pertama yang meminta maaf, ini baru suatu penghormatan yang agung. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi kita kena minta maaf. Yang pertama, kita maafkan dia. Atau walaupun kita tak salah, kita yang minta maaf misalnya. Masya Allah. Ini akhlak yang terpuji. Jangan kita tempelak pula dia. Kita laut, gaduh, tambah landing. Tak apa, kita bagi dia, kita maafkan. Ini. Yang ke-16, tuan-tuan dan puan-puan, bahawa mendoakan ia bagi taulannya itu di dalam solatnya pada ketika hidupnya dan ketika matinya. Jadi, kita mendoakan an zahril ghaib, mendoakan taulannya itu di dalam solatnya pada ketika hidupnya dan ketika matinya. Jadi kawan yang baik sentiasa mendoakan kawan dia yang satu. Sentiasa mendoakan. Jadi an zahril ghaib, hidup ataupun dah meninggal kita doa. Bila dah meninggal kita baca Yasin untuk dia, tahlil untuk dia, kita doakan. Ini dia tuan-tuan. Jadi perlu untuk dilakukan agar supaya iaitu Allah Subhanahu wa taala menyambung barakah tersebut. Yang ke-17, hendaklah berbuat kebajikan akan ahli taulannya itu dan akan segala keluarganya kemudian daripada matinya. Jadi hendaklah berbuat kebajikan akan ahli taulannya. Jadi berbuat kebajikan akan ahli taulannya itu dan akan segala keluarganya kemudian daripada matinya. Jadi kalau dia meninggal dunia, kita jaga keluarga dia. Kita jaga anak-anak dia. Misalnya dia anak dia ada yang masih kecil, masih menuntut ilmu di pondok, universiti, kehilangan ayah, kehilangan ibu misalnya. Maka kita datang untuk menolong dia. Cuba menolong, membantu dia. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi akhlak yang mulia. Menolong. Baik dan menolong. Jadi walaupun dia telah meninggal dunia. Atau ketika masih hidup sekalipun. Anaknya kahwin. Atau anaknya sedang menuntut ilmu. Kita ada rezeki lebih. Kita tolong dia. Kita beri dia bantuan ekonomi dan lain-lain agar supaya dia dapat dimudahkan proses belajar menuntut ilmu dia. Ini perlu untuk kita jaga perkara-perkara ini. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Yang ke-18 bahawa jangan memberati ia akan taulannya itu daripada sesuatu hajatnya supaya senang hati taulannya itu daripada kesusahannya. Jadi kita mempermudah, jangan mempersusah. Yang namanya sahabat yang benar dan yang baik ini kita memudahkan cara dia.
kita memudahkan urusan dia. Jadi jangan mempersusahkan dia. Jangan membuatkan dia susah. Kita mudahkan urusan-urusan dia. Don't complicated things. Ni. Jadi kita jangan complicatekan suatu perkara. Kita permudahkan urusannya, tuan-tuan dan puan-puan. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Okey, ni supaya senang hati taulannya itu daripada kesusahannya. Ke-19. Ke-19 menyatakan kesukaan dengan sebab segala yang dapat oleh taulannya itu daripada yang menyukakan akan dia. Jadi kita nyatakan kesukaan, baguslah. Macam inilah contohnya. Menyatakan kesukaan dengan sebab segala yang dapat oleh taulannya itu daripada yang menyukakan akan dia. Ada orang dapat kawan kita naik pangkat, kita puji dia, Masya Allah, Tabarakallah, syabas. Ada orang dapat rezeki, kita puji dia, semoga barakah. Misalnya. Ada orang berhasil menyelesaikan buku, misalnya, kita memuliakan dia dan lain-lain. Ini adalah menyatakan kesukaan dengan segala yang dapat oleh taulannya itu daripada yang menyukakan akan dia. Dan menyatakan ia akan kedukaan. Jadi dia menyatakan mengekspresikan kedukaan, kesedihan dengan sebab yang didapat oleh taulannya. Jadi dengan sebab yang taulannya dapat tadi, itu daripada segala yang dibencinya. Daripada segala yang ia benci. Jadi itu contoh dia. Kena musibah kita. Ya Allah, semoga Allah SWT mengangkat musibah ini. Dia sakit, kita doakan, Ya Allah, berikanlah syifa kepada sahabatku ini. An-Zahril Ghaib juga. Di depan dan An-Zahril Ghaib. An-Zahril Ghaib tu berarti di belakang. Di depan, bukan di depan dia. Kita malam-malam solat tahajud, kita doakan. Ya Allah, tolonglah, berilakan kesihatan kepada sahabatku ini. Keluarkanlah dia daripada segala kesusahan, daripada segala permasalahan. Dan menyatakan ia akan kedukaan dengan sebab yang didapat oleh taulannya itu daripada segala yang dibencinya. Nyatakan segala kedukaan tersebut daripada segala yang dibencinya. Dan seyogianya dan sebaiknya yang demikian itu bersamaan zahirnya dan batinnya, supaya benar ia pada berkasih-kasihannya. Jadi buat perkara ini, iaitu apa? Seyogyanya buat perkara ini bersamaan zahirnya, zahir dan batinnya, supaya benar ia pada berkasih-kasihannya itu. Jadi buat secara zahir dan batin. Maksudnya bukan depan je nampak baik, dalam tak baik tak. Dalam tak ikhlas tak. Kita buat all out, penuh, baik sepenuhnya. Keluar dan dalam dengan ikhlas. Merasakan perkara tersebut. Sebab itu ada hadis, Muslim ini al-Muslim akhul Muslim. Seorang Muslim adalah saudara Muslimnya yang lain. Apabila satu sakit, maka seluruhnya sakit. Ini. Satu sakit, maka seluruhnya sakit. Ini kita kena pegang dan fahami perkara ini, tuan-tuan dan puan-puan. Hadirun wal hadirat, hafizakumullah. Ke-20. Hendaklah ia memulai memberi salam pada ketika berdapat dengan taulannya itu. Jadi hendaklah dia yang memulai memberi salam. Assalamualaikum. Contoh dia. Pada ketika berdapat dengan taulannya. Jadi berjumpa, berdapat, dia yang mula bagi salam. Assalamualaikum. Dia yang mula. Ini adalah adab yang baik, akhlak yang baik, tuan-tuan. Berusaha. Kita yang nampak dua, Assalamualaikum. Kalau dua-dua nampak sama-sama, Assalamualaikum. Contoh dia lah. Sama-sama. Misalan dia. Ini. Adab yang ke-21. Adab yang ke-21. Apabila datang taulannya itu kepada suatu tempat perhimpunan,
duduk, maka hendaklah ia meluaskan baginya di dalam perhimpunan itu kedudukannya jika dapat diluaskannya. Jadi apabila datang taulan itu kepada satu tempat perhimpunan atau bukan perhimpunan sekalipun, contohnya solat. Solat di jamaah di masjid penuh. Maka meluaskan baginya di dalam perhimpunan itu kedudukannya jika dapat diluaskannya. Selagi boleh kita nak bagi ruang bagi kawan kita ini, sesama Islam ini, untuk dapat duduk, tuan-tuan dan puan-puan, bersama kita. Ini duduk. Contoh yang paling mudah, saya bagi contoh. Waktu saya di Maghribi, di Morocco, saya ada guru, Syekh di Universiti Al-Qarawiyyin, nama Syekh Muha Wasso, atau nama dia Muhammad Wasso. Muhammad Wasso. Syekh Muhammad Wasso ini, dia cerita kat saya, dia sangat-sangat mencintai orang Malaysia. Saya kata, jumpa kat mana? Mana ada orang Malaysia? Dia kata, tak. Aku bila pergi haji dulu, dia kata, bayangkan dekat Raudhah. Dekat Raudhah ni, dah penuh, tak boleh masuk, dah tak ada tempat duduk dah. Sekali ada satu orang Melayu ni, dia tengah duduk bersila. Dia duduk sila, dia tengok Syekh ni tengah diri. Dia lipat kaki dia, dia duduk lipat kaki dia. Macam ni, lipat kaki dia tu. Macam duduk antara dua sujud tu. Tapi dan tu dikecikkan badan dia. Dia kecikkan badan dia dari tak ada tempat menjadi adalah tempat sikit. Aku pun duduk dengan mengecikkan badan aku sekecil-kecilnya, barulah dapat duduk di Raudhah. Dia kata, kalau orang yang bukan Melayu, dia kata macam tu. Bukan Melayu ni, terutama orang-orang dia misalnya dia, kalau duduk tu, kau boleh nak duduk seluas-luasnya, nak rasa selesa. Biar sedap duduk, nak rasa selesa. Misalnya dia macam tu. Padahal ini yang disebut dia ajarkan. Kalau boleh kita bagi ruang, berhempit-hempitan pun tak ada masalah. Dalam keadaan COVID ni lah. Dalam keadaan COVID ni lain lah. Tapi kalau dalam keadaan normal, ini dia adab. Kalau dalam keadaan COVID, dia tak boleh nak buat apa. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Maka jika tiada dapat, maka hendaklah ia berpindah daripada tempat duduknya itu ke tempat yang lain. Jadi kalau dia tiada dapat, maka hendaklah ia berpindah daripada tempat duduknya itu kepada tempat yang lain. Contoh dia, kalau kat situ dah penuh, kalau boleh kita pindah, cuba bagi dia kalau boleh. Itu misalan dia. Adab kita dengan sahabat kita ketika berada di tempat keramaian, tempat perhimpunan. Ke-22, apabila keluar taulannya daripadanya, maka hendaklah ia mengikut akan dia sehingga ke pintu rumahnya atau barang sebagainya, sekira-kira yang layak bagi memuliakan akan dia. Jadi apabila keluar taulannya daripadanya, maka hendaklah ia mengikuti akan dia hingga ke pintu rumah dia. Ikut sampai pintu rumah atau barang sebagainya, sekira-kira yang layak bagi memuliakan dia. Memuliakan akan dia. Jadi kita kena takzim dia. Kalau boleh keluar, kalau keluar ke apa ke, kita yang bawa. Apa pun yang kita buat, yang menunjukkan bahawa kita memuliakan dia, kita menghormati dia. Apabila kita menghormati dia, insya-Allah semua sahabat kita juga menghormati kita, tuan-tuan dan puan-puan. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Yang terakhir, muka surat 348, iaitu ke-23. Jadi yang nombor ke-23 ni, apabila berkata taulannya itu, hendaklah ia diam. Jadi apabila berkata taulannya itu, hendaklah dia diam. Jadi taulan dia cakap, dia diam mendengarkan.
padahal ia mendengar akan perkataannya. Mendengar akan perkataannya itu sehingga selesai daripada perkataannya itu. Jadi dia mendengar akan perkataannya itu sehingga selesai dari perkataannya. Kita dengar bagi dia habis cerita. Bagi dia habis cakap. Kita dengar dia betul-betul tuan-tuan dan puan-puan. Nah, ini. Maka memulai ia akan perkataan yang lain. Kalau dah habis baru boleh kita cakap. Dan jangan memasukkan perkataan itu dalam perkataan orang itu. Jadi jangan menyampuklah. Menghormati perbicaraan dia. Ini yang kita kena jaga. Dan ini yang telah dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya yang berjudul Bidayatul Hidayah. 23 adab-adab bersama sahabat. Dan ditutup oleh Imam Al-Ghazali. Dan hasil daripada segala adab ini, menurut Imam Abdul Samad Al-Falimbani, dan hasil daripada segala adab ini, bahawasanya hendaklah diperbuat akan tiap-tiap seorang itu. Jadi hendaklah dia diperbuat akan tiap-tiap seorang itu dengan segala perbuatan yang menyukai akan hati mereka. Jadi kita buat yang sekira menyukai hati mereka itu. Dan jangan diperbuat akan seorang itu dengan segala perbuatan yang dibenci oleh mereka itu. Jadi jangan buat perkara yang dibenci oleh mereka itu. Ini kita kena jaga perkara ini dengan baik-baik, insya-Allah. Baik, kita berhenti sampai sini kerana masuk pada perbahasan sekali ini adalah bahasan tentang syahdan dan ada pertambahan tentang suhbah dengan bersahabat, iaitu bagaimana adab kita bersahabat, yang mana insya-Allah perkara ini dapat kita jelaskan dan dapat kita uraikan pada pertemuan kita yang akan datang. Dengan harapan insya-Allah ilmu yang kita dapatkan ini adalah ilmu yang bermanfaat, barakah. Maka insya-Allah saya sekiankan pengajian saya sampai sini. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.